Sekejap lepas habis ni. Okey, kita akan pergi kepada bab 5 untuk kuantitatif mungkin saya tak terangkan. Hari tu bab 5 dah terangkan kepada ni. Okey, dalam bab 5 kalau ikut format daripada IPG ni, saya ambil je daripada Yong ni tadi, saya pun dah check dah. So, pengenalan ni seperti biasa, anda kena ceritakan apa yang ada dalam bab 5. Ceritalah. Bab 5 ini akan menerangkan berkenaan dengan kesimpulan, implikasi dan cadangan. Dalam bab 5 ini, dalam kesimpulan akan menghuraikan apa-apa-apa. Implikasi pula akan menerangkan berkenaan dengan impak kajian kepada apa-apa-apa. Dan di akhir dalam bab 5 pula akan menerangkan berkenaan dengan cadangan, bla 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 macam tu. Dia akan berceritalah. So, how many paragraph for chapter 5, 5.1? Maybe one paragraph pun dah memadai lah, cukup, terpulang lah. Dapat 2 pun boleh, tapi 1 perenggan pun dah memadai. Okey, Ziying, ini memang format daripada IPG ya? Yang ni punya ke? Yang 5.1, 5.2. Yelah, yang implikasi semua ni daripada IPG punya kan? Ke sendiri buat? Yang tu dari panduan buku tinjau awak. Okey, bagus. Sekarang ni kita pergi kepada kesimpulan. Okey, dalam bahagian kesimpulan ni, apa yang perlu awak buat, awak akan ceritakan balik semula dapatan-dapatan yang ada di atas tadi dalam bab 4. Macam ni kita nak buat. Dalam kesimpulan ini, awak akan menceritakan tentang perkara berkenaan dengan persoalan kajian 1 dan persoalan kajian 2. Kalau ada 3 persoalan kajian, letaklah 3 persoalan kajian. So kita akan ceritakan contohnya dalam persoalan kajian yang pertama, iaitu berkenaan dengan pengetahuan. Ni kena ambil ni. Pengetahuan penggunaan aplikasi gamifikasi dalam pengajaran dan pembelajaran bla 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 bla. So letak sini. Tapi sebelum kita nak letak persoalan pertama, awak kena buat ayat sikit lah. Macam mana agaknya? Berdasarkan kepada analisis soal selidik yang diberikan. Kena sedikit buat macam tu ayat lah dalam satu perenggan apa-apa kan. Lepas tu awak katakan macam ni. Dalam bahagian kesimpulan ini, dalam bahagian kesimpulan ini, 2 aspek. Sebab dia ada tadi ada apa? Ada 2 objektif kan? Atau 2 persoalan kan? So 2 lah, kalau 3 lah 2 aspek perbincangan. Ini sama juga dengan kualitatif akan diulas saya bukan pandai bahasa Melayu Dalam bahagian kesimpulan ini 2 aspek perbincangan berkenaan dengan persoalan kajian. Dibincangkan, akan diulaskan kot agaknya. Nanti awak pandailah buat ayat. Begitu, bla 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 bla. Maksudnya awak kena buat satu perenggan dulu, barulah masuk 5 perpuluhan, saya tak tahu 5.2 kena ke tengah kot, 5.2.1, iaitu ni tadi. Pengetahuan, ni kena cantikkan lah. Pengetahuan penggunaan aplikasi gamifikasi dalam pengajaran tata bahasa. Ni ke tengah ke tak, tapi pun saya tak tahu. Nanti saya tengok sini awak punya contoh. Format ni saya tak berapa jelas lah sebab saya dulu UKM, kami ada gaya UKM, beza, universiti pun tak sama. Memang UKM lagi style lain. Pengetahuan penggunaan aplikasi gamifikasi dalam pengajaran tata bahasa Melayu dalam kalangan guru pelatih. So, kita refer balik kepada dapatan dalam pengetahuan tadi. Kita sebenarnya akan mengulas sahaja. Okay. Saya tak pasti demografi, rasa tak perlu ulas. Dia dapatan je. Okey, kita tengok apa ulasan yang dibuat tadi tu. Lepas tu kita akan membuat kesimpulan kita. Okey, cara saya akan copy balik. Ini bukan bermakna kita tiru tau, tidak. Kita copy untuk kita je. Untuk kita buat rujukan je di bawah. Okey, katalah kita letak di sini tau. Okey. Analisis item dijalankan oleh pasal sidik konstruk pertama guru pelatih.
aplikasi gamifikasi dalam pelajaran jalan dapat menunjukkan bahawa min tertinggi bagi pengetahuan aplikasi adalah pengajaran tata bahasa Melayu dalam kalangan guru pelatih berada pada 7. Yang betul pengalaman skor minimum 4.41 dan sifar kursus diikuti oleh 8 pengetahuan tinggi dalam aplikasi gamifikasi ini kan tak keyakinan diri saya. Okey. Okey, dia cakap ada item 7 kan, itu pengetahuan aplikasi saya mendapat bantuan proses PDC berbeza. So, benda yang awak dah ulas di atas, awak kena memberikan kesimpulan. Katalah kita ambil di sini, dia cakap pengetahuan aplikasi gamifikasi saya dapat membantu proses PDPC yang berbeza. Okey, inilah skor minimum 4.1. Ini yang paling tinggi ke paling rendah ni? Ni, Yong. Paling tinggi ya? Yang ni item 7 paling tinggi, lepas tu diikuti dengan item 8. Okey, ni paling tinggi lah. Okey. Jadi kita ulaskan. Jadi cara nak ulas dia, awak highlight dulu apa yang awak nak ulas tadi tu. Ini yang paling tinggi. Okey. Saya rasa susah lah nak ulas kat sini sebab dia macam agak mengganggu kan. Kita buat dekat Microsoft Word baru. Ni style saya lah nak mengulas. Okey, kita buat kat Microsoft baru tapi ni terlalu, awak punya ni jarak betul je paragraf. Kita buat single. Kita buat kosong-kosong. Okay, analisis item bagi jangka ke pasal construct bla 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 bla. Dia cakap tadi paling tinggi ialah pengetahuan gamifikasi kan. Okey, kita ambil je balik. Berdasarkan, maksudnya awak ambil balik, awak kena olah sikit je. Berdasarkan dapatan kajian dalam kajian berkenaan aspek pengetahuan. Ni kalau saya salah maaf lah ya, sebabnya saya nak bagi contoh je. Min tertinggi bagi pengetahuan adalah aplikasi dalam pengajaran bahasa Melayu dan pengetahuan aplikasi gamifikasi dapat membantu proses PDPC yang berbeza. Okey. Titik. Kita akan pisahkan. Yang tinggi ada 2 kan. Okey, sekarang ni di sinilah akan wujudnya kesimpulan. Ni tadi dapatan di atas tau. Ni dapatan di atas. Saya merahkanlah. Tapi nanti awak jangan guna merah kan. Ni dapatan di atas. So sekarang ni awak kena perlu mengulas tentang pengetahuan aplikasi gamifikasi dapat membantu proses PDPC yang berbeza. So, anda kena berujuk balik dalam bab yang kedua, ada tak cerita tentang pengetahuan membantu proses PDPC yang berbeza. Kita refer balik. That's why bab 2 tu sangat penting. Kita pergi kepada bab 2. Ada tak kajian-kajian lepas yang ceritakan aspek pengetahuan tu berbeza disebabkan apa-apa dan sebagainya. Kita tengok atas balik. Kita kena cari balik. Dia punya ulasan kesimpulan ni perlu berdasarkan kepada bab 2. Kena tengok kajian-kajian lepas dan juga literature review. Dan juga teori-teori. Yong, ada tak agaknya kajian lepas yang menyatakan pengetahuan tadi tu berbeza-beza? Pengetahuan berbeza Ya. Ada. Pengetahuan dapat membantu proses PDPC yang berbeza. Ada tak awak jumpa dalam literature review? Saya rasanya ada tapi sekarang kurang pastilah sebenarnya. Yelah, yang kena cari lah kan. Okey, kononlah kata-kata jumpa. Katalah tiba-tiba terjumpa dekat situ ada kan. Bila sampai sini, skor minimum berbeza-beza. Dapatan ini jelas menunjukkan, awak kena ulas dulu satu ayat. Menunjukkan apa benda? Pengetahuan aplikasi gamifikasi dapat membantu proses PDPC yang berbeza. Jabatan ini jelas menunjukkan dengan adanya pengetahuan, awak kena reka ayat sendirilah. Awak punya perasaan dengan adanya pengetahuan terhadap gamifikasi ini, setiap pengguna iaitu pelajar praktikum contohnya kan. Jangan salah, tak apalah, dapat mempelbagaikan membantu proses PDPC. Mempelbagaikan sesi pengajaran yang pelbagai
bentuk dan cara. Dia sebenarnya sama je, ni ulas sendiri je. Okey, katalah dalam literature bab 2 terjumpa pula berkenaan dengan sama. Hal ini, apa benda? Hal ini selari dengan kajian oleh Seman 2023 yang turut mengkaji berkenaan faham tak? Dia akan ulas balik kajian-kajian orang tadi tu. Dah selesai ulas-ulas kan, cukup baca perenggan. Lepas tu tiba-tiba nak tambah lagi, boleh juga. Tambah je seterusnya perenggan seterusnya. Dapatan ini juga bertepatan dengan teori apa? That's why dalam banyak teori lagi senang. Teori perkembangan kognitif. Yang digagaskan oleh bla 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 yang menyatakan apa-apa. So, you ambil balik dapatan bab 4 tadi tu dan you kena ulas berdasarkan bab 2. Itu namanya kesimpulan di mana anda membuat satu interpretasi. Di samping awak ambil bab 2, anda juga boleh membina ayat sendiri. Okey, kita ambil pula yang seterusnya. Dah habis ulas-ulas kan? Kita related dengan kajian lepas, related dengan teori, kita masuk pula dapatan yang kedua. Okey, pengetahuan yang tinggi. Selain itu, dalam aspek pengetahuan, ni tadi konstruk sama satu kan, persoalan satu. Pengetahuan, pengetahuan tertinggi, geografisi meningkatkan tahap keyakinan diri. Diri saya, tukarlah. Awak kena pandai ubah ayat. Saya itu dalam aspek pengetahuan aspek pengetahuan yang tinggi, awak kena ubah ayat lah. Dalam aspek pengetahuan, tak boleh. Selain itu, pengetahuan yang tinggi dalam aplikasi gamifikasi telah meningkatkan, awak kena ubah ayat dia seolah-olah dia dah dapat kajian. Pengetahuan tinggi dalam aplikasi ini telah dapat meningkatkan tahap keyakinan. Jangan diri saya. Diri apa? Sampel apa sampel? Apa sampel? Keyakinan diri pelajar praktikum. Di SJKC saya pun tak ingat. Macam tu lah. Tahu. Padahal ni duduk kat atas ni. Nampak tak? Nampak Yong? Awak punya sebenarnya dari ulasan dah. Ya, doktor. Tapi saya nak tanya balik. Ni Kalau sebab kat sini saya ada buat 2 min yang tertinggi dengan 1 min yang terendah. Jadi kena ulas 2 min yang tertinggi dan juga 1 min terendah. Jadi tiga perkara tu kena ulaskan ke? Betul? Dia sebenarnya kan kalau nak ulas ni, kalau rajin, dia kena ulas, dia kena dengar. Hello? Ya. Dengar? Boleh. Dia sebenarnya kalau rajin, you ulas semua. Tapi sebenarnya malas nak ngulas banyak. Ada berapa kontak tu ada 10 8. Ada berapa tadi awak punya ni, ada berapa soalan? 8. Kalau ada 8 lah ulas. Tak rajin apa lah. Tiba-tiba dalam kontrak tu tiba-tiba dah 8 ada nombor 5 yang rendah. Kan nombor 5 yang rendah. So you kena ulas soalan apa 5 tu rendah. Ni. Yang paling rendah pengetahuan gamifikasi saya bantu PDPC yang rendah sangat, tapi dia item paling rendah lah kan. You cerita lah dikatakan dianya tak dapat membantu rasa PDPC yang berbeza. Kemungkinan mereka tidak didedahkan dengan pengetahuan yang asas. So dalam kajian literature awak ada tak yang menunjukkan bahawa mereka ni tak berapa arif sangat menggunakan gamifikasi menyebabkan tak ramai yang boleh gunakan. Macam itulah. Awak ulaslah juga cari. Okey, sekarang ni kalau awak tanya kan,
doktor macam mana tiba-tiba dalam literature bab 2 tak ada, apa yang boleh buat? Awak boleh tambah literature awak awak cari dalam internet, cari berkenaan dengan isu pengetahuan ni, awak boleh letak dekat dalam bab 5, letak juga dalam bab 2. Tu tambah-tambahlah kata orang. Kalau tak ada sangat, awak tulis je lah guna ayat sendiri. Secara ulasan sendiri pun boleh. Okey, jelas tak? Dah habis buat perkara 5 perpuluhan apa? 5.1, 5.21, awak buat pula 5.2 iaitu konstruk yang kedua. Okey. Iaitu kita masuk 5.23. 5.22. Macam itulah. 5.22 ialah bersamaan dengan objektif yang persoalan yang kedua. Persoalan kedua. Tapi jangan buat soalan kajian tu mengenal pasti, bukan mengenal pasti, dia dah jadi ayat penyata. Macam ni kan, mengenal pasti pengetahuan penggunaan aplikasi gamifikasi dalam pengajaran tata bahasa dan kalangan guru pelatih. Tapi dia tak ada lagi dah tulis mengenal pasti pengetahuan, tak ada dah. Dia tulis je pengetahuan penggunaan aplikasi. Kalau kedua, apa benda dan sebagainya. Kalau ada tiga persoalan, letaklah persoalan yang ketiga. Macam tu. So dia kena ulas-ulas kesimpulan. Okay. Seterusnya apakah dia jelas faham tak ni kesimpulan ni nak buat macam mana? Ya. Boleh tak? Tapi nak confirm balik tu sebab doktor cakap kalau item tu tak payah terang semua boleh pilih mungkin 2 tertinggi, boleh. 1 rendah macam tu je. Boleh juga kalau malas. Kalau rajin buatlah semua. Tapi sebab banyak sangat kan, buat je lah yang tertinggi dan terendah pun dah memadai. Dan sederhana pun boleh kot. Ataupun awak nak pilih mana-mana yang awak rasa penting. Kalau saya dulu, kalau rajin dulu, saya pernah tengok tesis budak degree, dia buat ulasan semua tapi banyak lah. Sebenarnya saya nak bagi tahu awak, by the way, tesis ni dia punya kejayaan tu sebenarnya bab 5. Sebab bab 5 lah pengukur bagaimana anda nak mengulas. Bab 2, 1, 2, 3 tu semua tengok daripada buku kan. Bab 4 pun laporan je. Bab 5 ni lah anda kena ulas. Kalau anda tak ada rujukan, anda boleh ulas secara sendiri. Contohnya, tadi item paling terendah ialah pengetahuan gamifikasi membantu PDPC. Didapati item ini berada pada tahap yang rendah daripada kesemua item. Berdasarkan kepada tinjauan menunjukkan bahawa item ini rendah disebabkan mungkin awak katalah di situ tidak adanya latihan terperinci kepada guru pelatih berkenaan dengan pengetahuan dalam penggunaan aplikasi gamifikasi semasa mereka berada di IPG, berada di tahun ketiga, 1 hingga 3 di IPG. Begitu awak nyatakanlah. Ini didapati sama dengan kajian oleh siapa yang menyatakan apa kalau ada. Kalau tak ada, awak ulas je sendiri. Macam itulah. So, buat persoalan kedua dan buat persoalan ketiga. Sama je cerita dia. Kalau kualitatif pun sama juga. 5.21 tu ialah persoalan pertama, 5.2.2 persoalan kedua dan persoalan ketiga dan seterusnya. Berdasarkan tema-tema lah. Kualitatif beza sikit kalau kuantitatif gunakan konstruk. Okey, seterusnya 5.3 implikasi. Maksud implikasi ialah kesan kepada dapatan kajian ni. Apa yang awak rasa kesan? Awak perasan tak dalam penulisan tesis awak ada pernah buat di peringkat awal tu kan? Mana ya? Kepentingan kajian. Ingat tak? Ni kan. Kepentingan kajian ni ada 3. Murid, guru dan juga guru pelatih. So, awak ambil balik benda-benda yang ada di dalam ni tadi. Ni kan. Okey. Awak related kan dengan dapatan tadi. Contohnya, aplikasi gamifikasi dapat menyampaikan isi pelajaran melalui integrasi pelbagai media. Penggunaan elemen teks grafik lebih baik berbanding dengan penggunaan teks atau perkataan semata-mata. Pengaplikasian gamifikasi akan membangkitkan keinginan dan minat yang baru terhadap kemahiran ini. Okey, awak cari dapatan dalam bab 4, ada tak yang menyatakan bahawa ianya membantu murid? Kita tengok ya. Kita tengok balik. Sebab itulah tesis yang dalam bab 5, dia ialah berulang-ulang. Untuk yang atas sana, cuba kena ubah ayat je. Kita tengok ada tak dia cakap dia membantu murid dalam aspek ni tadi ni. Saya pun lupa. Itulah dulu kalau awal-awal saya ajar. Sebenarnya konstruk ni tadi dia ada kaitan dengan implikasi juga. Okey. Tata bahasa sebenarnya dalam kelas. Kita katalah. Kita kena pandai main ayat tau. Contohnya dalam item kedua,
apa tu, sisian min menunjukkan 4, min yang min menunjukkan sebanyak 4.20, di mana menunjukkan bahawa aplikasi gamifikasi dalam pelajaran Tadabur Melayu dalam kelas telah digunakan di dalam ini dapat membantu kepelbagaian aspek pengajaran yang telah guru lakukan, sekaligus murid-murid akan dapat pembelajaran yang pelbagai. Cari lagi mana tak? Ada tak? Ini dapat disokong dalam dapatan ini juga menunjukkan bahawa pelajar-pelajar praktikum telah dapat menggunakan pengetahuan aplikasi untuk memantapkan proses PDPC mereka dalam sebuah proses pengajaran. Ini sekaligus dapat membantu murid untuk apa-apa dan sebagainya. Nampak tak? Dia kena kaitkan atas balik dia punya kesimpulan tadi tu dan kaitkan dengan dapatan-dapatan tadi mana yang ada. So awak kena pandai ulas implikasi. So implikasi ni buatlah juga 5.3.1. Tapi jangan tulis murid, tulis sini je. Dia nak buat ayat macam mana dia ialah murid lah, maksudnya implikasi kepada murid, tapi you kena buat ayat tau. Gamifikasi aplikasi ejaan salah. Gamifikasi membantu. Awak kena buat ayat. Membantu meningkatkan apakah pengetahuan ke, apa benda ke, membantu meningkatkan pencapaian kod. Terpulanglah, saya pun tak baca. Awak kena balik study lah. Lepas tu yang kedua, 5.3.2, tengok balik apakah dia impak yang kedua. Tadi kepada murid kan, lepas tu yang ni ialah kepada guru pelatih. Tapi janganlah tulis guru pelatih, kena buat ayat. Okey. Ni aplikasi tadi ejaan. Aplikasi gamifikasi mengembangkan keupayaan ataupun kecemerlangan. Tak tahulah guna ayat BM lah, awak pandai lagi daripada saya. Aplikasi mengembangkan keupayaan dan kecemerlangan guru pelatih. Begitu. Dan seterusnya 5.3.3. Macam itulah. Faham tak? So, untuk huraian dia, kaitkan dengan awak punya dapatan dan yang awak dah ceritakan dalam bab 1. So, dalam bab 1, awak cerita pencapaian murid dapat ditingkatkan berdasarkan kepada pembelajaran yang apa-apa ini kan. Awak katalah, ini selari dengan dapatan dalam kajian ini yang menunjukkan bahawa kebanyakan guru pelatih menyatakan bahawa dengan menggunakan aplikasi gamifikasi mereka dapat mempelbagaikan aktiviti pengajaran. Hal ini demikian sekaligus apabila aktiviti pengajaran disampaikan, pelajar-pelajar dapat menggunakan ianya. Nampak tak? Dia awak kena olah sendiri ayat. Bab 5 ni susah weh. Memang paling susah. Tapi siapa yang dah buat bab 4 kualitatif biasanya dia senang lah sebab dia dah pandai menggoreng ayat kan. Untuk yang buat kuantitatif je dia kena banyak goreng ayat lagi. Lepas tu cadangan. Cadangan ni simple je lah. What next? Apa yang awak nak buat akan datang? Pada masa akan datang, mungkin kajian ini akan dikembangkan kepada guru pelatih di seluruh Malaysia. Boleh. Apa lagi? Saya tulislah sebagai tips guru pelatih seluruh Malaysia ke. Kalau sekarang buat guru pelatih bahasa Melayu kan, kita buat dulu guru pelatih kampus, satu kampus. Tapi kenapa nak buat? Kena nyatakan why. Kenapa nak kata begitu? Seterusnya apa? Mungkin nak kembangkan. Sekarang buat tata bahasa. Next nak kembangkan apa? Kepada mungkin peribahasa. Contohlah awak buatlah ikut awak, mungkin pemahaman ke apa-apa kan. Lepas tu why? Kenapa pula nak buat peribahasa?
Sebab peribahasa pun sama pentingnya dalam sesi pengajaran bahasa Melayu kerana ianya memberikan apa. Kalau dulu guna fun learning, sekarang saya nak buat pula apa benda pula. Maksudnya kalau macam siapa tu Nabila dan juga Lim buat fun learning kan, didik ibu kan. Lepas ni mungkin nak buat apa pula? Pengajaran yang berbeza pula mungkin. Selain daripada didik ibu apa lagi? Pengajaran berbantukan apa-apa ke buat. Tapi kenapa nak buat? Kena nyatakan. Kalau sekarang buat tata bahasa, mungkin buat peribahasa. Kalau sekarang buat guru pelatih kelas, lepas ni buat satu kampus. Lepas tu apa lagi? Kalau mungkin selepas ini membuat kajian, apa kan? Awak boleh kembangkan. Cadangan saya untuk awak dapat 5.4 ni, awak pergi kepada batasan kajian. Sebenarnya benda ni related je. Skop dan batasan kajian muka surat 4. Kita tengok apa dia batasan kajian muka surat 4. Dia berkait-kait je. Nampak ni. Guru pelatih option bahasa Melayu ambilan Jun 2020 sebanyak 2 orang. Ini batasan awak pertama. So for the next, awak mungkin nak buat bukan setakat guru pelatih bahasa Melayu, malah semua mata pelajaran. Kenapa nak buat? Hal ini demikian kerana penggunaan aspek tata bahasa mungkin boleh digunakan bukan sekadar untuk bahasa Melayu tetapi dalam bahasa Cina. Awak mungkin nak buat bahasa Cina kan? Nak buat bahasa Arab ke terpulang lah. Ataupun tak payahlah. Kita katakan sekarang ni awak buat bahasa Melayu ambilan Jun 2020 71. Lepas ni awak nak buat pula ambilan bahasa Melayu Jun 2020 dua batch. Fasa praktikum fasa 1 dan fasa 2 yang mengajar bahasa Melayu. Okey, itu batasan yang pertama. Okey. Kalau sekarang ni anda menggunakan kaedah kuantitatif, cadangan pada masa kajian akan datang, mungkin anda nak menggunakan kaedah kualitatif. Kerana apa? Kerana kaedah kualitatif lebih berkesan untuk mengesan, apa tu orang cakap tu? Untuk mendapat dapatan yang lebih ulung. Kalau sekarang anda mungkin buat kualitatif, buat kuantitatif pula akan datang pun boleh. Nampak tak? So boleh letak dalam skop batasan ni berdasarkan kepada ia tadi tu untuk awak letak di dalam cadangan what next. Faham tak? Faham. Dan akhir sekali rumusan. Rumusan ni simple je lah. Seperenggan pun cukup, 2 perenggan pun bagus. Secara kesimpulannya, kajian ini tak dapat meneroka tahap apa-apa kan. Pergilah dekat Niha. Tak salah yang guna ChatGPT, tak berdosa pun. Sebabnya ChatGPT ni ramai orang guna dah. Contohnya kita ambil lah. Saya kan kadang-kadang malas gunanya ChatGPT. Buat kesimpulan penggunaan aspek tata bahasa guru pelatih di sekolah. Dia tak bagi. Ni contoh ya. Ambil je. Secara kesimpulannya, penggunaan aspek tata bahasa telah membantu guru bla 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 bla. Kesedaran tata bahasa guru pelatih mengalami aspek-aspek tata bahasa. Ambil je sebiji ni tadi. Ni kan. Kita ambil ni, kita copy. Ni mengajar anda lah, tak apa. Benda ni tak salah sebab memang dah boleh guna. Google Translate. Kita akan translatekan daripada bahasa Indonesia kepada bahasa Melayu. Pergi dekat Malay. Kesedaran tentang tata guru pelatih. Jurulatih guru yang punya pengalaman. Kalau nampak bahasa ni pelik, awak ubahlah. Guru pelatih mempunyai pemahaman yang baik tentang tata bahasa, cenderung untuk memberikan pengajaran yang lebih berkesan dari aspek tata bahasa, ejaan dan juga sintaksis. Di samping itu, pendapat tata bahasa sesuai. Ni kalau anda nak ambil lah, ni contoh je lah. Okey, dan sudah itu sahaja. Okey, saya rasa kalau anda buat ni dalam masa sampai Ahad ni pun sempat siap sebenarnya. Buat laju-laju lah. Tapi dia kan bab 5 ni dia tak susah sebab dia dah ada dah benda yang di atas. Bawa ke bawah saja. Cuma kalau tak cukup tu dia jadi problem lah. Macam saya buat PhD, memang kalau tak cukup untuk bab 2, saya akan tambah bab 2 tu untuk saya membantu dalam bab 5 ni. Memang kena top up lah. Contohnya literature review tak ada kajian lepas berkenaan dengan masalah pengetahuan dalam tata bahasa. So kita dah jumpa. So benda tu akan di top up di dalam bab 2 nanti. Okey, ada soalan tak? Ni pelajar BM ada kelas kan?
Ha, ya. Jadi tu je lah, nanti